Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Saya Siti Zalbiha binti Amzah bersama dengan rakan saya, Saudari Nur Syafiqah binti Baharudin, pelajar ambilan Jun 2019 daripada IPJ Kampus Tun Abdul Razak, akan membuat pembentangan berkaitan dengan Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna ataupun KPPB. Jadi sebagai pengenalan, kami akan memperkenalkan dua kursus yang dilaksanakan secara interdisiplinari. Itu yang pertama merupakan kursus BMMB 3182, Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Abad ke-21. Manakala kursus yang kedua merupakan kursus PSVK 3252, Pengajian Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Jadi ini merupakan hasil pembelajaran kursus ataupun CLO secara keseluruhan bagi kursus BMMB 3182. Manakala ini pula merupakan hasil pembelajaran kursus ataupun CLO secara keseluruhan bagi kursus PSVK 3252. Seterusnya kita akan melihat hasil pembelajaran kursus yang difokuskan bagi kedua-dua kursus ini, iaitu yang pertama bagi kursus BMMB 3182. CLO yang difokuskan merupakan CLO yang keempat dan juga CLO yang kelima. Kita lihat CLO keempat berkaitan dengan tugasan kedua, di mana guru pelatih diminta untuk membina bahan pengajaran bahasa Melayu yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi berdasarkan kepada sumber. Manakala CLO kelima pula berkaitan dengan tugasan ketiga, di mana guru pelatih diminta untuk menghasilkan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu secara kreatif. Jadi kita dapat lihat kedua-dua CLO ini meminta guru pelatih untuk membina sebuah bahan bantu mengajar berpandukan kepada teknologi maklumat dan komunikasi untuk dibentangkan kepada pelajar. Manakala bagi kursus PSVK 3252 pula, CLO yang difokuskan merupakan CLO ketiga yang berkaitan dengan tugasan kedua, di mana guru pelatih diminta untuk melaksanakan aktiviti seni visual untuk menilai tahap penguasaan murid berkaitan dengan modul serta pentaksiran aspek kognitif, psikomotor dan afektif dalam pendidikan kesenian dengan menggunakan rubrik yang tepat. Jadi bagi kursus PSVK ini, guru pelatih perlu melaksanakan aktiviti seni visual di dalam kelas bersama dengan murid. Seterusnya akan menilai projek yang dihasilkan oleh murid tersebut berdasarkan kepada rubrik yang dibina. Seterusnya, ini merupakan dua aspek utama bagi pembentangan kali ini, iaitu The Big Idea ataupun TBI serta Essential Question ataupun EQ. Jadi The Big Idea untuk kedua-dua kursus BMMB dan PSVK ini merupakan kelestarian alam sekitar, manakala Essential Question untuk kursus BMMB 3182 merupakan bagaimanakah inovasi yang dihasilkan dapat menerapkan elemen kelestarian alam sekitar. Manakala bagi kursus PSVK 3252 pula, Essential Question-nya merupakan bagaimanakah aktiviti pendidikan seni visual dapat menggunakan sisa-sisa buangan pepejal untuk kelestarian alam sekitar. Jadi persamaan kedua-dua Essential Question ini, bagaimanakah guru pelatih tersebut dapat menggunakan The Big Idea ataupun kelestarian alam sekitar tadi dalam menghasilkan projek yang telah diberikan. Seterusnya merupakan pengalaman melaksanakan kerja kursus berdasarkan kepada KPPB yang terbahagi kepada 4 langkah, di mana langkah yang pertama merupakan proses memahami kehendak tugasan. Kita dapat lihat terdapat 2 soalan tugasan, 3 soalan tugasan daripada kursus BMMB dan juga PSVK yang mengandungi The Big Idea dan juga Essential Question seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi model yang digunakan dalam proses memahami kehendak tugasan ini merupakan model pembelajaran murid. Aspek yang pertama merupakan aspek belajar cara belajar, di mana bagi kursus BMMB aspek belajar cara belajar yang digunakan merupakan kaedah Pusardo, manakala bagi kursus PSVK pula guru pelatih memilih untuk menggunakan pembelajaran kendiri dan penilaian kritis, di mana murid sendiri yang akan menjalankan projek tersebut di dalam kelas. Bagi aspek aspirasi pula, produk yang dibina perlulah mencapai keperluan 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan juga menakul. Seterusnya bagi langkah kedua, iaitu proses pencarian bahan dan maklumat tugasan, model yang digunakan merupakan model reka bentuk pembelajaran, iaitu aspek yang pertama merupakan aspek rakan pembelajaran, di mana guru pelatih akan berbincang dan bertanyakan sebarang soalan kepada pensyarah kursus masing-masing berkaitan dengan soalan tugasan yang diberikan. Manakala bagi aspek pemanfaatan digital pula, guru pelatih menggunakan sumber internet bagi mencari maklumat-maklumat tambahan berkaitan dengan projek tersebut. Seterusnya bagi langkah ketiga pula akan disambung oleh Saudari Nur Syafiqah.
Terima kasih kepada saudari Zalbiha. Okey, baiklah, kita pergi pula kepada langkah 3 iaitu proses pelaksanaan tugasan bagi kedua-dua subjek. Elemen KPPB yang terlibat iaitu kompetensi 6C iaitu pemikiran kritis, yang mana kami menghubungkaitkan produk yang kami ingin cipta dengan masalah pembelajaran murid. Manakala komunikasi juga berlaku apabila kami melakukan interaksi bersama guru sekolah dan juga pensyarah. Elemen seterusnya iaitu kerangka kerja 3E iaitu engagement, iaitu keterlibatan kami dalam penggunaan digital, dan enhancement juga berlaku apabila kami secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan sepanjang pelaksanaan tugasan ini. Seterusnya, untuk langkah yang keempat, iaitu persembahan bahan yang telah kami hasilkan di sekolah, iaitu semasa kami menjalankan pengalaman berasaskan sekolah iaitu PBS. Elemen KPPB yang terlibat iaitu model pembelajaran murid, iaitu belajar cara belajar, di mana kami mendapatkan maklum balas daripada guru sekolah dan juga berlakunya perhubungan intrapersonal dan interpersonal bersama guru sekolah. Elemen yang seterusnya iaitu kompetensi 6C iaitu kreatif, di mana kami menggunakan bahan kita semula semasa mencipta produk tersebut. Dan elemen yang seterusnya iaitu kerangka kerja 3E iaitu engagement, yang mana keterlibatan murid dalam penggunaan digital, dan enhancement, yang mana secara tidak langsung murid dapat meningkatkan pengetahuan mereka semasa PDP berlangsung. Okey, ini merupakan maklum balas daripada guru-guru sekolah yang mana terdiri daripada kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan produk tersebut, dan juga terdiri daripada analisis markah murid sebelum dan selepas pelaksanaan produk tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada pengetahuan baru yang kami peroleh sepanjang kami melaksanakan tugasan ini, di mana kami menggunakan kaedah Pusado dalam melaksanakan tugasan kerja khusus. Okey, ini merupakan produk yang kami hasilkan, iaitu yang mana kami menggunakan bahan kita semula secara 100% dalam penghasilan produk ini, yang mana bertepatan dengan big idea kami iaitu kelestarian alam sekitar, dan juga kami juga mengintegrasikan penggunaan bahan digital dalam penggunaan produk ini. Seterusnya, kita pergi kepada kesimpulan dan refleksi, iaitu kekuatan melaksanakan KPPB. Yang pertama, produk yang dihasilkan dapat melibatkan murid secara aktif sekaligus berlakunya komunikasi dua hala, di mana kami menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Seterusnya, penghasilan produk yang kreatif dan menarik bagi merangsang minat murid, di mana kami menggunakan bahan kita semula dan juga kami masukkan elemen-elemen warna bagi menarik perhatian murid sepanjang proses PDP berlangsung. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran melaksanakan KPPB, yang mana kekangan masa untuk mempersembahkan atau menjalankan kepada murid, yang mana waktu PDP yang terhad untuk kami jalankan. Seterusnya, pelaksanaan aktiviti murid juga secara kolaboratif tidak dapat dilaksanakan atas faktor pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara sekarang. Okey, baiklah, kita pergi kepada cadangan penambahbaikan, iaitu kami perlu mewujudkan pengurusan masa yang lebih efektif, yang mana kami perlu menyusun strategi waktu PDP yang lebih efisien bagi memastikan penggunaan produk tersebut secara menyeluruh. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.